Atuk senyap je dan berdiri tegak dekat depan pintu kabin tu. Lelaki dekat luar tu pula asyik merayu-rayu nak minta masuk dalam kabin. Pakcik, tak kesian dekat saya ke? Sejuknya dekat luar ni. Pakcik nak saya mati kesejukan dekat luar ke? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat semua? Kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Hari ini saya akan kongsi 6 kisah seram dari luar negara, dari kisah di gurun pasir hingga kisah di dalam hutan. Nak tahu kisahnya macam mana? Tonton video ni sampai habis. Jangan lupa subscribe, like dan komen dalam video ni pada yang nak join grup Telegram saya. Saya letakkan link dekat bawah macam biasa. Sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabah Serah. Kisah ni jadi lebih 30 tahun yang lalu masa Rick bekerja sebagai pemandu truk. Tapi apa yang Rick alami pada hari tu masih segar di ingatan dia. Sepanjang berada atas jalan ni, banyak peristiwa suka duka pelik yang Rick alami. Kisah ni terjadi di Stockton, California, di mana Rick diminta untuk angkut bantal-bantal pipe ke Salt Lake City, Utah. Sepatutnya Rick kena berhenti dekat sebuah hentian truk di Barstow, California untuk isi minyak. Tapi di pertengahan jalan, Rick perasan meter minyak dia dah nak kosong. Nasib baik trip kali ni penyelia dia bernama Matt ikut sekali, tapi Matt naik kenderaan lain. Jadi Rick pun bagi tahu Matt guna walkie-talkie tentang minyak truk dia dah nak habis. Matt suruh Rick berhenti dulu dekat mana-mana tempat yang boleh parking truk tu. Tunggu sampai dia datang bawa minyak. Masa ni Rick dah masuk lebih kurang 100 batu ke kawasan gurun Nevada. Hanya gurun kering di kiri kanan seluas mata memandang. Matahari semakin melabuhkan tirainya. Kemudian dari jauh Rick nampak ada pekan di tengah gurun tu. Baru nak buka lampu, meter minyak makin menghampiri ke tanda E. Tak lama kemudian Rick nampak ada satu simpang masuk ke kanan, tanda adanya pekan kecil berhampiran. Jadi Rick pun masuk ke simpang tu. Cari kawasan lapang sikit, Rick parking truk dia dekat situ. Lepas tu Rick hubungi Matt, tanya dia dekat mana. Rupanya Matt jauh lagi, lebih kurang sejam perjalanan ke tempat Rick ni. Rick pun petakanlah kedudukan dia sekarang. Yelah, dulu tak ada smartphone lagi. Jadi Matt betul-betul bergantung pada arah Rick petakan tu. Lepas tu Rick duduk dalam truk sambil perhati keadaan pekan tempat dia berhenti tu. Rick tak pasang radio sebab kena matikan enjin untuk jimatkan minyak. Jam dah dekat pukul 2 pagi. Rick perhatikan pekan ni nampak suram je walaupun ada lampu jalan. Ada banyak tapak pembinaan yang belum siap dekat situ. Dekat sebelah kanan, dari reka bentuknya nampak macam nak buat tapak letak trailer. Dekat sebelah kiri, dari jauh nampak macam ada gereja. Duduk sorang-sorang dalam truk pagi-pagi buta ni buat perut jadi lapar. Jadi Rick keluar dari truk, cadangnya nak berjalan menuju ke deretan bangunan gereja tu. Kok-kok dah ada kedai 24 jam buka. Masa Rick berjalan menuju ke bangunan gereja tu, dia terdengar bunyi anjing melolong macam kesakitan. Bila melintasi bangunan gereja tu, Rick perasan pintu gereja tu terbuka luas dan terdengar bunyi tepukan macam ada khutbah dalam gereja tu. Tapi bila Rick tengok dalam gereja tu, dia nampak cuma ada seorang lelaki berkulit putih, kurus kering, tengah baca Bible. Bacaan dia agak kuat. Rick jadi pelik. Cepat-cepat dia tinggalkan gereja tu. Lepas berjalan dalam 20 langkah, Rick terdengar bunyi tepukan berselang-seli dengan bunyi lolongan anjing. Rupa-rupanya sebelah gereja ada deretan rumah-rumah kosong macam ditinggalkan. Dan jalan yang Rick lalu ni semakin menaik. Dari bawah tu, Rick nampak ada satu bangunan bercahaya dekat atas. Jangkaan dia tepat. Pekan ni memang ada kedai 24 jam. Sepanjang Rick berjalan mendaki jalan yang membukit tu, anjing tu tak berhenti-henti melolong. Akhirnya Rick sampai dekat kedai tu walaupun bangunan lain nampak gelap dan tak ada orang.
Rick pun masuk dalam kedai. Ada seorang wanita tu bercermin mata tengah baca buku. Kedai ni kecil je dan tak ada banyak benda yang dijual dalam kedai ni. Adalah sikit makanan dalam tin, keropok kentang dan air mineral dalam peti sejuk. Sebab dah tak ada pilihan lain, Rick beli je keropok kentang dengan air mineral. Kemudian Rick sajalah berbual dengan makcik jaga kaunter tu. Tanya mana pergi semua orang, sunyi je pekan ni. Makcik tu cakap ramai yang dah pindah dari pekan ni dan kerja-kerja pembinaan tu dah mula dari 6 bulan lepas. Tanya lain, makcik tu jawab lain. Jadi lepas bayar, Rick balik ke trak semula. Sepanjang jalan balik tu, anjing tu asyik melolong je. Semakin hampir dengan gereja tadi, Rick dapat tangkap dari mana datangnya bunyi lolongan anjing tu. Rupa-rupanya datang dari sebuah rumah dekat lorong belakang gereja tu. Rumah tu je yang bercahaya, tanda ada orang, tapi dikelilingi pagar setinggi 5 kaki. Rick menjengkit sikit intai keadaan anjing tu dari atas pagar. Rick terkejut bila nampak seorang lelaki hanya berseluar dalam dengan lehernya terikat tengah merangkak dekat laman belakang rumah tu macam seekor anjing. Rupa-rupanya bunyi lolongan tadi datang dari lelaki tu. Bulu roma terus meremam bila Rick nampak ada seorang lelaki buka pintu belakang rumah dengan kasar dan terus tendang lelaki yang macam anjing tu. "Oi, senyaplah! Memekak je malam-malam buta ni." Lelaki tu marah macam marah anjing peliharaan. Lelaki yang merangkak tu terus menikus dan lari masuk dalam kandang. Rick macam tak percaya apa yang dia tengok tu. Bila tuan anjing tu masuk rumah, dengan pantas Rick berlari menuju ke trak. Pintu gereja tadi masih terbuka luas. Gereja dah gelap tapi masih terdengar lagi bunyi tepukan bergema dari dalam gereja tu. Masuk je dekat dalam trak, Rick terus hubungi Matt dan ceritakan apa yang dia nampak tadi dan suruh Matt cepat-cepat datang sini. Matt suruh bertenang dan tanya Rick tadi masuk simpang mana. Rick pun cakap lah masuk simpang A. Boleh pula Matt cakap dia baru terlepas simpang tu tadi dan dia nak kena patah balik. Terpaksalah Rick duduk dalam trak tu dengan jantungnya berdegup kencang. Tiba-tiba muncul seekor arnab liar yang datang entah dari mana melompat-lompat depan trak. Tak lama kemudian arnab tu berhenti melompat dan renung tepat ke arah Rick. Masa inilah Rick terdengar satu suara yang cukup menyeramkan. "Berambus dari sini." Terperanjat Rick masa tu, kelang kabut dia pandang kiri kanan nak cari dari mana datangnya suara garau tu. Tapi tak ada sesiapa dekat situ. Dalam 5 minit jugalah Rick tunggu. Akhirnya dia tarik nafas lega bila nampak kereta Matt sampai. Rick terus cerita pada Matt apa yang terjadi dari awal sampai akhir. Lepas tu cepat-cepat mereka tinggal ke tempat tu sebab dah beberapa kali mereka cuba halau arnab depan trak Rick tu. Ia tetap tercegat dekat situ sambil renung tajam ke arah mereka berdua. Victor dibesarkan di Cape Town, Afrika Selatan. Ayah dia ada buat bisnes sewa jeep 4x4 kepada pelancong yang nak teroka kawasan pedalaman Afrika tu. Jeep 4x4 ni tahan lasak dan jarang sangat rosak. Kecuali sekali ni je masa umur Victor 16 tahun. Jeep ayah rosak dekat Namibia. Kalau dari tempat dia kena memandu lebih kurang 20 jam nak ke lokasi jeep yang rosak tu. Kebetulan waktu tu tengah cuti sekolah. Ayah ajak Victor ikut dia sekali ke Namibia nak tunda jeep rosak tu. Perjalanan ke lokasi jeep rosak tu berjalan dengan lancar. Cuma masa nak balik tu dah agak lewat. Ayah nak balik juga malam tu. Victor selalu jugalah dengar orang bercerita tentang keseraman Namibia ni, tapi dalam fikiran tu semua khayalan je. Masa tengah lena tidur dekat tempat duduk penumpang, tiba-tiba ayah senggol bahu Victor dengan siku. Tengok jam dah pukul 2.30 pagi. Dengan suara yang agak gemetar, ayah suruh tengok cermin belakang tu. Nampak apa-apa tak? Bila Victor tengok cermin belakang trak tunda tu, dia nampak ada 2 cahaya lampu yang agak kelam tengah ikut mereka daripada belakang. Ayah kata dia perasan lampu tu dah ikut mereka dari tadi. Victor pandang sekeliling dan baru dia perasan hanya trak tunda ayah je yang ada dekat jalan masa tu. Suasana sekeliling gelap gelita. Kiri kanan berbukit bukau, ditumbuhi pokok-pokok kering yang tak berdaun. Memang suasananya agak menyeramkan malam tu. Victor tanya ayah, mereka dekat mana sekarang? Ayah pun tak tahu. Ayah kata dia cuma ikut GPS dalam trak tu. Bila Victor tengok GPS, bandar terdekat pun dah 300 km jauhnya dari lokasi mereka ni. Kau cuba tengok ni. Ayah suruh perhatikan 2 biji lampu tadi. Lepas tu ayah memandu secara zigzag. Dan lampu tadi pun ikut juga pergerakan mereka tu. Victor tanya ayah apa benda tu, sebab dia memang tak nampak apa-apa langsung dekat belakang kecuali 2 cahaya tu. Ayah cakap mungkin terak barang kot. Bukan apa, ayah cuma risau terak penjenayah je. Kemudian Victor suruh ayah biarkan terak belakang ni potong kenderaan mereka. Jadi ayah perlahankan terak mereka ke 60 km sejam dan bergerak ke tepi jalan sikit. Tapi terak belakang tu pun ikut perlahan juga. Ayah pun perlahankan lagi daripada 60 km ke 40 km sampailah ke 20
20 km, tapi truk belakang ni tak nak potong mereka. Tak lama kemudian, akhirnya truk belakang ni tinggikan kelajuan untuk potong mereka. Sebenarnya jalan yang mereka lalu ni berbukit bukau dan tak sesuai untuk memotong. Walaupun mereka dah bagi ruang pada truk tu untuk potong mereka, tapi truk tu macam sengaja je potong mereka dengan lembabnya. Bila kedudukan truk tu dah betul-betul dekat sebelah mereka, baru Victor nampak rupanya truk tu adalah truk pembawa kereta yang 2 tingkat tu. Dililit dengan rantai-rantai besi yang berkarat. Truk ni pun dah macam besi buruk, berkarat sana sini. Besi tiangnya pun dah bengkok-bengkok dan kain penutup yang dah koyak sana sini berterbangan ditiup angin. Tapi yang paling menakutkan, dekat bahagian pemandu truk tu kosong, gelap gelita, tak ada pemandu. Truk ni pula macam tak nak potong mereka, sengaja kekalkan kelajuan sebelah mereka. Ayah terus fokus memandu, pandang depan je. Mungkin dia pun perasan juga yang truk sebelah ni tak ada pemandu. Makin lama ayah makin laju dan tinggalkan truk buruk tu. Bila dah tinggal ke belakang, Victor pandang truk tu dari cermin belakang truk ayah ni. Memang sah, tak ada pemandu. Sesekali Victor pandang truk berhantu tu dari cermin sisi. Makin lama lampu truk tu makin kelam, tapi masih ikut mereka dari belakang. Ada ketikanya bila ayah bawa laju, truk tu pun ikut sama laju. Akhirnya lampu truk tu tinggal kelipan je, tapi masih ikori mereka daripada belakang. Sekarang mereka dah berada di jalan riang bukit. Dekat depan ada sebuah selekoh tajam. Kalau ayah silap sikit, mereka boleh terbabas masuk ke gaung. Jadi ayah perlahankan truk tundanya untuk membelok. Tapi truk dekat belakang tu tak membelok. Dia terus bergerak lurus dan terbabas jatuh ke dalam gaung. Victor dengan ayah dengar bunyi truk tu jatuh, rompuh pokok dan batu bata dekat lereng bukit tu. Victor pandang ke belakang, nampak lampu truk tu dah berada dekat dasar bukit dan akhirnya terpadam. Ayah terus tinggalkan truk tu. Tak lama kemudian, mereka jumpa sebuah hentian kenderaan dekat tepi lebuh raya. Ayah buat keputusan nak tidur dulu dekat situ. Esoknya sebelum balik ke Cape Town, ayah patah balik ke selekoh tajam semalam sebab dia rasa bersalah pula. Entah-entah truk semalam tu ada orang kot. Kita yang mengantuk sangat, kata ayah. Tapi bila sampai dekat sana, memang tak ada truk yang jatuh gaung. Kesan tayar ke, kesan truk terbabas ke, memang tak ada. Tanpa banyak cakap, mereka terus pulang ke Cape Town dan sepanjang perjalanan tu, mereka berdua langsung tak bersembang. Kejadian ini dah agak lama berlaku masa Harry baru habis sekolah. Dia ada buat kerja sambilan sebagai penghantar pizza di Texas. Niat nak kumpul duit lah sikit nak sambung belajar. Sepanjang bekerja sebagai penghantar pizza tu, macam-macam orang Harry jumpa. Tapi apa yang terjadi pada malam tu, memang dia tak boleh lupa sampai sekarang. Jumaat malam, restoran tempat Harry kerja ni buka setiap hari dari pukul 10 pagi sampai pukul 3 pagi. Ketika itu jam pukul 2.45 pagi. Masa mereka tengah bersiap-siap nak tutup kedai, tiba-tiba pengurus cakap ada orang pesan pizza. Lokasi penghantaran cuma 20 minit dari kedai. Pekerja lain dah malas nak hantar, tapi disebabkan masa tu Harry agak terdesak nak pakai duit, dia pun tawarkan diri nak hantar pesanan terakhir tu. Zaman ni smartphone memang tak wujud, tapi mereka ada alat GPS jenama Garmin. Jadi Harry pun ikut je lah alat tu. Rupa-rupanya destinasi rumah tu dalam sebuah kawasan hutan yang tak ada rumah selain rumah tu je. Yang lagi seram, rumah yang pesan pizza tu rumah buruk 2 tingkat, gelap gelita, tak nampak satu cahaya pun yang terpasang. Rumah tu agak besar juga, tapi walaupun rumah tu buruk dan gelap, masa Harry sampai tu pintu depannya terbuka luas, macam memang dah tunggu kedatangan Harry. Teragak-agak jugalah Harry nak masuk dalam, tapi takkan nak patah balik, nanti bos bising pula. Dalam beberapa minit jugalah Harry duduk dalam kereta, kumpul keberanian nak hantar pizza tu. Lepas tu Harry keluar kereta menuju ke pintu depan. Angin sepoi-sepoi basah je bertiup, memang sebiji dalam cerita seram. Sampai depan rumah, Harry ketuk pintu dulu. "Hello encik, ada pesan pizza ke?" Senyap je, tak ada orang ke ni? Harry rasa nak patah balik dah. Tiba-tiba muncul satu suara garau dari tingkat atas rumah tu. "Ada ni kat atas." Suara orang tu pelik sangat. Harry pun melangkah masuk dalam rumah tu. Rumah memang gelap gelita. Menggagau jugalah Harry dalam gelap tu sampai dia terpegang satu tiang ni. Rupanya tangga. Harry pun berdiri dekat tangga tu. "Encik, dekat mana saya nak letak pizza ni?" Lantas, pakcik tak boleh bangun ni." Bila dah dekat tu, baru Harry perasan suara pakcik tu garau sangat, macam suara anjing yang boleh bercakap dalam bahasa manusia. Meremang bulu roma Harry masa tu. Memang tak adalah dia nak naik atas. Harry letak je pizza tu dekat atas anak tangga dan bersuara, "Tak apalah pakcik, saya dah lewat ni. Saya letak atas tangga je lah ya." Tak boleh, naiklah atas. Pakcik tak boleh bangun ni." "Maaf pakcik, sebenarnya kalau ikut protokol, saya tak boleh masuk dalam rumah orang. Kalau bos saya tahu, nanti teruk saya kena marah. Pakcik ambil lah sendiri ya."
Lepas tu Harry terdengar bunyi bom sangat kuat dari tingkat atas, macam ada orang lompat atas lantai. Naik atas, pakcik tak boleh bangun ni. Pakcik tu menjerit dekat atas dan berulang-ulang kali menjerit ayat yang sama. Dalam masa yang sama, bunyi bam tu makin lama makin dekat menuju ke arah tangga dekat tingkat atas tu. Harry pun apa lagi, cepat-cepat berlari keluar dari rumah tu. Harry bawa kereta macam orang gila keluar dari hutan. Alamat sebenarnya Harry tak ingat, tapi nama tempat tu Haven, Texas. Sejak hari tu kalau nampak ada penghantaran nak ke situ, memang Harry tolak siap-siap, lantaklah bos nak kata apa pun. Ada satu tahun tu, Mike dan rakan-rakan sekerjanya memandu selama 9 jam untuk hadiri satu convention. Mereka masuk lebuh raya dah pukul 8 malam. Dari pejabat, ada 8 orang termasuk Mike yang kena pergi convention tu. Jadi mereka pun naik minivan kepunyaan Mike, dan yang jadi pemandu malam tu pun Mike juga. Jam dah masuk 2 pagi. Dah lama memandu, Mike cadang nak berhenti kejap dekat R&R, Ohio. Sebenarnya dekat US ni, R&R dipanggil Service Plaza. Saja tukar ke R&R, senang nak faham. Masa Mike masuk R&R ni, semua kawan-kawan dia tengah berdengkur. R&R dekat Ohio ni agak besar. Ada tandas, 3-4 biji restoran makanan segera dan kedai runcit. Ada beberapa buah kereta parking dekat depan bangunan R&R tu. Lepas parking kereta, Mike kejutkan kawan sebelah, cakap nak ke tandas dalam R&R tu. Jangan tidur pula, kata Mike. Kawan pun okey je. Tandas dekat dalam bangunan R&R. Nak pergi tandas kena lalu deretan kedai-kedai dalam tu. Disebabkan nak terkucing sangat, Mike terus meluru ke tandas tak pandang kiri kanan. Tapi bangunan tu masih terang benderang. Adalah beberapa restoran yang masih beroperasi. Dah selesai buang hajat, Mike cadang nak beli kopi dekat restoran yang masih buka tu. Keluar je dari tandas, Mike rasa macam ada sesuatu yang tak kena. Bila sampai dekat tengah R&R tu, tak ada sesiapa dekat situ. Dari 4 restoran, 2 dah tutup, 2 lagi terang benderang. Kedai runcit dalam tu pun lampunya menyala, tapi tak nampak pun manusia dalam kedai tu. Mike jenguk juga dekat kaunter restoran dan kaunter kedai runcit tu. Tak nampak kelibat manusia pun. Pelik juga, mana pergi semua orang ni? Hello, ada orang ke? Mike cuba panggil pelayan dari kaunter salah satu restoran tu, tapi sunyi sepi je. Cepat-cepat Mike keluar dari bangunan R&R tu. Rasa seram pula bila restoran-restoran dalam bangunan tu. Bila melangkah je keluar dari bangunan menuju ke minivan, Mike tengok kereta-kereta yang parking dekat sini tadi dah tak ada. Bangunan nampak gelap gelita. Sampai dekat minivan, Mike tengok kawan-kawan dia semua dah terbangun dengan muka panik. Mike tanya kawan dia, nampak tak kereta-kereta lain tadi? Berkerut muka kawan-kawan dia. Semua tanya, Mike pergi mana? Kawan tu kata, mana ada kereta lain dekat sini? Yang kau berani masuk bangunan R&R terbengkalai ni kenapa? Kata kawan Mike tu. Dia tak sempat nak panggil Mike tadi. Yelah baru bangun tidur. Sedar-sedar je Mike dah masuk dalam bangunan terbengkalai tu. Nak masuk sorang-sorang takut pula. Dia kejut kawan-kawan yang lain. Baru je mereka semua buat keputusan nak masuk dalam bangunan R&R terbengkalai tu, Mike dah keluar. Tercengang Mike dengar cerita mereka semua. Cepat-cepat Mike masuk dalam minivan dan tinggal ke tempat tu. Dalam perjalanan tu, Mike diam je. 2 jam kemudian, mereka singgah ke R&R lain pula. Reka bentuknya pun hampir sama dengan bangunan R&R terbengkalai tadi. Tapi kali ni memang ada manusia dekat situ. Sambil makan pagi tu, Mike cerita apa yang dia nampak dalam bangunan R&R tadi. Tapi mereka semua berpendapat yang Mike ni mengantuk sangat. Kejadian ni berlaku 4-5 tahun lepas. Jenny berasal dari Papua New Guinea, tapi sekarang dia dah tinggal dekat Australia. Dekat Papua ni ada satu tempat terkenal di kalangan orang tempatan, iaitu Pulau Samarai. Penduduk dekat Pulau Samarai ni dipercayai masih amalkan ilmu mistik turun-temurun, terutamanya di kalangan kaum wanitanya. Nenek-nenek akan turunkan ilmu mereka pada cucu-cucunya pula. Nak dijadikan cerita, makcik Jenny yang masih tinggal di Papua masa tu perlukan seorang pengasuh sepenuh masa untuk jaga bayinya yang masih kecil. Jadi salah seorang rakan sekerja makcik perkenalkan dia dengan seorang remaja perempuan bernama Maria yang baru habis sekolah untuk jadi pengasuh dan tinggal dengan makcik sekeluarga. Makcik memang tak tahu yang Maria tu orang Pulau Samarai. Kalau dia tahu memang dia tak nak ambil Maria ni duduk dengan dia sekali. Beberapa bulan Maria tinggal dengan makcik jadi pengasuh anak dia, tak ada masalah apa-apa. Maria jalankan tugas sebagai seorang pengasuh dengan baik. Tapi makcik perasan Maria suka kumpul cengkerang laut. Cengkerang laut tu pula jenis yang tak berapa cantik dan buruk-buruk di mata makcik. Dan yang peliknya, bila nak ke mana-mana,
Maria mesti bawa cengkerang tu letak dalam beg dia. Makcik bersangka baiklah, mungkin hobi dia kot. Tak lama lepas tu, Jenny sekeluarga pun balik ke Papua untuk perjumpaan keluarga. Mereka tinggal di rumah pusaka keluarga beramai-ramai dan makcik bawa Maria sekali duduk situ. Ada satu malam tu, Jenny tak tidur lagi sebab tengah online. Bilik Jenny ni dekat tingkat bawah. Kedudukan bilik ni boleh nampak bahagian luar rumah. Depan bilik ni pula ada dah laluan nak ke dapur. Malam tu memang sengaja Jenny tak tutup pintu bilik. Tak lama lepas tu Jenny nampak makcik tengah berjalan nak ke dapur. Jenny pun tegurlah makcik. Makcik cakap dia haus nak pergi ke dapur minum. Lepas makcik minum, Jenny terdengar makcik buka pintu dapur dan berjalan keluar. Lepas tu dengar macam dia tengah bersembang dengan seseorang dekat luar bilik Jenny ni. Jenny pun sengajalah ngintai makcik bersembang dengan siapa. Rupanya dia tengah bersembang dengan Maria. Jenny tak dapat tangkap apa yang mereka bualkan, tapi Jenny nampak Maria tengah halirkan sebatang jarinya ke langit. Jenny pandang atas, nampak sekawan gagak tengah terbang dekat langit. Masa tu jam dah pukul 4 pagi. Malam tu pula bulan mengambang. Jadi memang Jenny nampaklah gagak-gagak tu terbang mengelilingi bumbung rumah. Lepas tu makcik masuk dalam rumah, tapi Jenny masih intai lagi. Maria buat apa seorang-seorang dekat luar rumah tu? Kemudian Jenny nampak ada seekor gagak terbang turun dan hinggap dekat tangan Jenny. Terlopong Jenny tengok masa tu. Dalam hati rasa kagum bercampur takjub bila tengok Maria membelai-belai kepala gagak tu macam gagak tu binatang peliharaan dia pula. Lepas tu Jenny nampak Maria macam tengah bercakap sesuatu dengan gagak tu. Kemudian dia berjalan pergi dari situ, masuk ke satu tempat yang gelap dengan gagak tu. Lepas tu Jenny tak tahu apa yang jadi sebab tunggu Maria balik lama sangat. Sudahnya dia tertidur. Esok paginya masa sarapan, Jenny tarik makcik dan ajak dia bersembang pasal hal semalam tu. Jenny tanya dia cakap apa dengan Maria malam tadi. Makcik cakap dia tegur Maria kenapa tak tidur lagi, kan dah pukul 4 pagi. Maria jawab dia tengah tunggu ayah dia sambil tunjuk atas langit ke arah kawanan burung gagak tu. Makcik dah rasa pelik. Dia pun terus masuk tidur je lah. Sebenarnya makcik bersangka baik, mungkin Maria maksudkan dia tengah tunggu bapak dia telefon kot. Tapi Maria tak lama kerja dengan makcik, tak sampai setahun pun sebab Maria terkantoi cuba mengorat suami makcik. Nasib baik makcik tak kena sihir, sebab lepas Maria berhenti tu baru makcik tahu yang Maria tu orang pulau Samarai. Bapak Maria tu pun sebenarnya dah lama meninggal dunia. Jadi malam tu Maria bercakap dengan apa? Steve dilahirkan di Rusia. Masa umur dia 12 tahun, Datuk Steve bawa dia pergi backpacking dalam hutan Rusia tu. Datuk Steve ni bekas tentera Rusia, jadi faham-faham lah kalau dah namanya veteran tentera, memang jenis tahan lasak dan bukan jenis mudah menggelabah punya orang. Dalam hutan Rusia ni ada beberapa kabin kayu yang dibina oleh orang-orang dulu untuk para penggembara tidur dekat situ semalam dua. Kabin-kabin ni memang tak ada orang jaga dan sesiapa pun boleh guna. Kabin ni memang ringkas je binaannya, tapi ada dinding dan bumbung untuk tahan salji pada musim sejuk. Nak dijadikan cerita, Steve dengan datuk dia terjumpa satu kabin dalam perjalanan mereka tu. Mereka pun buat keputusan nak bermalam dalam kabin tu. Lepas makan malam, master tengah siap-siap nak tidur. Tiba-tiba mereka terdengar pintu kabin diketuk. Atuk macam teragak-agak nak buka pintu kabin. Dia cuma bertanya dari dalam kabin tu, siapa dekat luar tu? Pakcik, tolonglah buka pintu ni. Sejuk sangat dekat luar ni. Atuk senyap je dan berdiri tegak dekat depan pintu kabin tu. Lelaki dekat luar tu pula asyik merayu-rayu nak minta masuk dalam kabin. Pakcik, tak kesian dekat saya ke? Sejuknya dekat luar ni. Pakcik nak saya mati kesejukan dekat luar ke? Orang dekat luar tu tak putus asa, merayu dan mengetuk-ngetuk pintu kabin tu. Tapi atuk buat tak tahu je. Steve pula yang rasa kesian. Kalau ikut kan dia nak je jemput lelaki tu masuk dalam. Steve tanya atuk, kenapa tak bagi orang tu masuk? Kau tengok bawah pintu tu, kata atuk. Steve membongkok intai dari celah bahagian bawah pintu tu. Bawah pintu tu memang ada renggangan sikit. Bila Steve intai, tak nampak kaki pun dekat luar tu. Steve berdiri dan intai dari celah pintu kabin tu pula. Dia nampak ada kain warna hitam macam terapung-rapung dengan mata berwarna kuning. Muka tak nampak sebab berselindung dengan kain hitam tu. Dalam masa yang sama, makhluk dekat luar tu masih ketuk pintu bertalu-talu. Cepat-cepat Steve masuk dalam sleeping bag dia. Ketukan tu berterusan sampai dekat nak subuh baru berhenti. Semalaman Steve dengan datuk tak tidur disebabkan kejadian tu. Sampai sekarang Steve tak pasti benda apa yang ketuk pintu kabin malam tu. Okey, sampai sini dulu kisah untuk hari ini. Sebelum kita berpisah, anggaplah kisah ni sebagai hiburan semata-mata. Janganlah terlalu mudah percaya. Hanya yang mengalaminya tahu akan kebenaran sesuatu kisah tu. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.